warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya baru saja menghabiskan buku ini dan begitu tidak sabar sekali untuk berkongsi kandungannya dengan kawan-kawan. Buku ini bertajuk Biografi Muhammad bin Abdullah, Perjalanan Hidup Seorang Nabi, yang ditulis oleh Zulkifli Muhammad Yusuf dan Nur Naimah Abdul Rahman. Pada awalnya mencetuskan kontroversi kerana banyak pihak tidak bersetuju dengan nama Muhammad bin Abdullah tidak ditulis sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga di sepanjang kandungan ini, nama Rasulullah tidak disusuli dengan sallallahu alaihi wasallam. Sebagai seorang Muslim adalah tidak beradab untuk kita menyebut nama Muhammad tanpa berselawat kepadanya. Apatah lagi, sememangnya arahan ini terkandung di dalam Al-Quran di dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Allah berfirman, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kamu kepadanya dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Walau bagaimanapun, penulis menjawab, buku ini sebenarnya bertujuan targetnya adalah kepada orang-orang bukan Islam. Disebabkan itu, gaya olahan di dalam buku ini adalah secara santai dan disusuli dengan beberapa kisah yang mengetuk pintu hati. Jika seseorang itu ikhlas membacanya, ia cukup mampu untuk menjinakkan hati para pembaca. Buku ini bermula dengan memaparkan kisah pembukaan Mekah. Bagaimana kisah Siti Hajar dan anaknya Ismail yang masih bayi ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di tengah padang pasir yang kering kontang. Betapa Siti Hajar begitu yakin dengan rahmat Allah bahawa dia tidak akan disia-siakan. Dia redha ditinggalkan di situ tanpa sebarang bekalan. Pada ketika itu, berlaku satu peristiwa di Yaman di mana sebuah empangan yang sangat besar iaitu empangan Sa'ad Ma'rib pecah. Maka orang-orang Arab di Yaman bertebaran ke merata tempat untuk mencari penempatan yang baru. Dan salah satu suku adalah suku Jurhum. Kebetulan pada ketika kejadian Siti Hajar ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kaum Jurhum melewati kawasan tersebut. Kawasan Makkah memang dikenali sebagai kawasan yang sangat tandus, tidak mempunyai sebarang air. Walau bagaimanapun, ketika kaum ini melalui kawasan itu, mereka dapati terdapat sekumpulan burung berterbangan dari kejauhan. Itu menunjukkan bahawa terdapat air di situ. Dengan kehairanan mereka menghampiri tempat itu. Dan sekali lagi, memang mereka sangat terkejut melihat terdapat seorang wanita bersama anaknya Ismail yang masih bayi di kawasan yang sangat tandus. Tetapi hebatnya, terdapat air bersama Siti Hajar dan Ismail. Kaum Jurhum adalah suku yang sangat baik. Mereka meminta izin untuk turut bersama-sama Siti Hajar di situ, malah sudi membayar sewa untuk menggunakan air Zam-Zam tersebut. Dari situ bermulalah pertempatan Makkah. Sejak penemuan telaga Zam-Zam, Makkah telah diperintah oleh suku Jurhum dan Nabi Ismail AS juga telah berkahwin dengan salah seorang daripada kaum Jurhum. Jadi Mekah pada ketika itu diperintah sehinggalah satu suku iaitu suku Khuza'ah memerangi mereka dan telah menghalau suku Jurhum keluar daripada Mekah. Suku Khuza'ah ini jugalah yang telah membawa agama yang menyembah berhala ke Mekah.
Setelah Khuza'ah menguasai Makkah, dengan takdir Allah, Telaga Zamzam telah tertimbus, hilang tanpa sebarang kesan. Kaum Khuza'ah memerintah Mekah selama 500 tahun sehingga suku Jurhum melalui Qusay bin Kilab kembali mengambil tampuk pemerintahan. Dan Abdul Muttalib adalah susu galur daripada Qusay bin Kilab. Pada satu ketika, Abdul Muttalib telah bermimpi dengan mimpi yang agak pelik. Selama 3 malam berturut-turut, dia diminta oleh seseorang untuk menggali sesuatu. Setelah berfikir, maka Abdul Muttalib yakin seruan itu sebenarnya adalah untuk menggali Telaga Zamzam. Berdasarkan petunjuk di dalam mimpi pada ketiga-tiga malam tersebut, Abdul Muttalib bersama anaknya Haris cuba menjejak kembali Telaga Zamzam yang telah hilang tanpa kesan selama 500 tahun. Apabila Abdul Muttalib mula menggali di sisi Kaabah, kaum-kaum Quraisy gempar. Apakah yang dilakukan Abdul Muttalib? Adakah dia telah gila? Bagaimana mungkin mencari telaga di kawasan yang tandus ini yang telah hilang selama 500 tahun? Abdul Muttalib mencekalkan hatinya dengan dibantu oleh Haris, anaknya. Dia mula menggali. Apabila akhirnya dia berjumpa dengan penutup Telaga Zamzam, maka barulah kaum Quraisy percaya yang Abdul Muttalib memang betul-betul mengetahui di mana kedudukan Telaga Zamzam. Dengan kejadian ini, Telaga Zamzam kembali dijumpai. Dakwah Rasulullah juga digarap dengan baik dalam buku ini. Banyak kisah-kisah tentang bagaimana Rasulullah berdakwah diceritakan. Di antara satu kisah yang menarik adalah berkenaan dengan bagaimana kaum Quraisy begitu menentang hebat Rasulullah. Pelbagai cara digunakan untuk menentang Rasulullah. Setelah penat menggunakan kaedah yang keras, maka mereka berfikir untuk menggunakan kaedah yang lembut secara psikologi pula. Lalu mereka menghantar salah seorang daripada kaum bangsawan Quraisy bernama Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ini adalah seorang pakar bahasa Arab. Ramai para penyair di zaman itu akan merujuk pada Walid bin Mughirah untuk bertanyakan panduan tentang bahasa Arab. Lalu mereka pun menghantar Walid bin Mughirah ini yang sangat bijak berkata-kata kepada Rasulullah. Apabila berjumpa, Walid bin Mughirah pun menawarkan tawaran-tawaran yang hebat kepada Rasulullah. Beliau menawarkan sama ada harta, pangkat dan wanita supaya Rasulullah menghentikan dakwah baginda. Walau bagaimanapun, Rasulullah dengan mudah hanya membalas kembali hujah-hujah Walid bin Mughirah itu dengan bacaan ayat Quran daripada surah Al-Fussilat ayat 1 hingga ayat 13. Walid yang pada awalnya begitu yakin dengan kehebatan kata-kata beliau yakin mampu mematahkan hujah-hujah Rasulullah, begitu terkejut. Beliau seolah-olah ketakutan mendengarkan ayat-ayat Quran yang dibacakan oleh Rasulullah. Dia merasakan seperti seolah-olah sesuatu ancaman yang begitu dahsyat dibacakan kepada beliau. Walid bin Mughirah begitu takut mendengarkan bacaan ayat-ayat Quran tersebut, sehingga beliau cuba menutup mulut baginda Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah tetap meneruskan bacaan tersebut sehingga sampai ke ayat sujud. Maka Muhammad SAW pun sujud. Dan setelah selesai sujud, Rasulullah pun mengatakan kepada Mughirah, inilah jawapan daripada aku.
Walid bin Mughirah yang ketakutan itu mendengarkan bacaan ayat Quran itu, maka Walid bin Mughirah pun yakin bahawa kata-kata ini bukan kata-kata manusia, tetapi memang benar. Kata-kata ini datang daripada Tuhan sekalian alam. Begitulah kehebatannya ayat Al-Quran. Dia diturunkan sesuai dengan keadaan kaum Arab yang begitu mahir dalam bahasa. Mereka dapat merasakan betapa inilah mukjizat. Banyak lagi kisah yang menarik ada dalam buku ini. Buku ini syarat dengan emosi, rasa cinta, kasih sayang, kesetiaan, pengorbanan, perjuangan, ketaatan dan segala-galanya. Bermula dari ketabahan, pengorbanan Siti Hajar dan seterusnya keyakinan penantian pendeta Nasrani dan Yahudi yang sangat yakin dengan kedatangan Nabi akhir zaman. Bagaimana kaum-kaum Quraisy itu musuh Islam menentang pengembangan dakwah Islam. Serta bagaimana kecintaan para sahabat terhadap Rasulullah sehingga menggerunkan musuh. Bagaimana Urwah bin Mas'ud berkata, aku tidak pernah melihat mana-mana raja yang begitu besar dan dimuliakan oleh kerajaannya seperti Muhammad. Jika kamu memerangi mereka, nescaya kamu akan kalah. Kawan-kawan, marilah kita balas kembali rasa cinta Rasulullah terhadap umat ini, terutamanya umat akhir zaman, dengan menyuburkan rasa cinta tersebut. Kita mulakan dengan langkah pertama dengan membaca buku ini supaya kita mengenali Rasulullah, insan terulung kekasih Allah. Sekian dahulu ulasan buku untuk kali ini. Sehingga berjumpa lagi. Ma'assalam. Wa ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, 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 yeah.